Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung sedikit majlis ta'lim. Ikhwan, malam ni kita cuba tengok satu hadis riwayat daripada Imam Bukhari, iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, qala unas, ya Rasulullah, hal nara rabbuna yawmal qiyamah? Faqal, hal tudarruna fi syamsi laysa dunaha sahab? Qalu la ya Rasulullah. Qala, hal tudarruna fil qamari laylatal badri laysa dunahu sahab? Qalu la ya Rasulullah. Qal, fa innakum tarawnahu yawmal qiyamah kazalik. Hadis ini hadis yang panjang. Imam Bukhari sebut hadis ini. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia cerita, dia kata sahabat-sahabat tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, hal nara rabbuna yawmal qiyamah? Adakah kita boleh tengok Tuhan kita pada hari kiamat? Ini kita dah mengaji dah dalam Al-Ibanah. Maka Nabi jawab kepada sahabat yang tanya, Nabi kata, hal tudarruna fi syamsi laysa dunaha sahab? Nabi kata, adakah jadi susah kamu nak tengok matahari yang terang di siang hari, padahal tak ada langsung awan yang melindung? Susahkah? Nabi kata, matahari keluar siang, kamu nak tengok dia, awan tak ada. Adakah benda menghalang pandangan? Sahabat kata, tak. Nabi kata, hal tudarruna fil qamari laylatal badri laysa dunahu sahab? Adakah kamu jadi susah tengok bulan yang penuh pada malam yang terang menderang sedangkan tidak ada awan yang lindung? Sahabat kata, tak susah tengok macam tu, senang. Nabi kata, fa innakum tarawnahu yawmal qiyamati kazalik. Nabi kata, besok di hari kiamat kamu akan tengok Tuhan kamu, senang macam tu. Senang je kita pakai tengok Tuhan. Pun ini kita dah belajar dalam Al-Ibanah tentang ru'yatullah. Nabi kata, yajma'un nas, yajma'ullahu nas, fayaqulu, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu, fayattaba'u man kana ya'budu syams, wa yatba'u man kana ya'budu al-qamar, wa yatbi'u man kana ya'budu at-tawaghit. Nabi kata, lepas daripada kita mudah tengok Allah Ta'ala, senang tengok Tuhan, Nabi kata, benda yang mula akan jadi di hari kiamat esok ialah Allah Ta'ala akan kumpul semua manusia. Tuhan dia kumpul jin, dia kumpul manusia. Dalam ayat dia kata apa dia? Walaqad zara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami akan sumbat dalam neraka tu sampai penuh jin dan manusia. Pasal apa? Pasal dia kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk sembah aku.
Tiba-tiba dua makhluk ni buat perangai tak elok. Syirik ke Tuhan, sembah matahari, sembah bulan, sembah Tagut, sembah macam-macam. Maka Nabi kata esok di hari kiamat, yajma'ullahu nas, Allah Ta'ala akan kumpul manusia semua, dan Allah nanti kata sepatah, Allah kata, man kana ya'budu syai'an, siapa yang atas dunia tak sembah aku, sembah benda lain, maka Allah kata, lah ni pergi ikut benda tu. Tiba-tiba Nabi kata, fayattabi'hu, maka bangkit satu puak. Bila Tuhan kata lagu tu, bangkit satu puak, fayattba'u man kana ya'budu syams, depa pakai ikut matahari yang depa sembah atas dunia. Tuhan panggil matahari tu, suruh timbul balik, depa pakai ikut. Burung yang kita kata hud-hud kan, dia habaq kat Nabi Sulaiman. Dia lambat ni pasal dia tengok satu kerajaan dipimpin oleh seorang wanita, depa tu sembah matahari. Kaum Sabak sembah matahari. Maka Allah kata, siapa yang tak sembah aku dulu, ikut benda dia sembah. Tiba-tiba bangkit satu puak yang sembah matahari, duduk di sebelah matahari. Wa yatba'u man kana ya'budul qamar, tiba-tiba bangkit pula satu puak yang sembah bulan, duduk balik sini. Wa yatbi'u man kana ya'budu tawarit, bangkit pula satu puak yang sembah Tagut, lain daripada bulan matahari, sembah manusia sama manusia ke, sembah undang-undang ke, sembah apa ke, ini nama dia tawarit, jamak daripada Tagut, jamak daripada Tara. Nabi kata, wa tabqa hazihil ummatu fiha munafiquha. Nabi kata, pakat bila Tuhan seru lagu tu, habis Nabi kata, pada mahsyar tu jadi macam kosong. Pasal apa? Pakat duk pergi ikut. Maka tinggallah umat dia yang campur semua sekali, munafik tak munafik, duk satu tempat, tinggal umat Muhammad. Fayatihi humullah fi ghairi surah allati ya'rifuna fayaqulu ana rabbukum. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah kata, akulah Tuhan hampa semua, akulah Tuhan hampa semua. Fayaquluna na'udzubillah minka haza makanuna hatta ya'tina rabbuna. Nabi kata, tiba-tiba umat Nabi Muhammad ni kata dekat surah tu, kami nanti duduk tang sini juga, kami tak mau lari sampailah Tuhan kami mai kat kami, baru kami ikut Tuhan kami. Kami tak pernah sembah matahari, tak pernah sembah bulan, tak pernah sembah Tagut. Jadi kami duduk sampai Tuhan kami jemput kami. Nabi kata apa? Suara yang mereka dengar tu suara Tuhan lah. Tapi mereka tak perasan. Dia kata ghairu surah. Suara tu mai dalam keadaan mereka tak cam. Tak biasa dengar suara Tuhan ni, tak biasa dengar. Duk baca Quran saja, tak biasa dengar. Fa iza atana rabbuna arafnahu. Tiba-tiba Allah Ta'ala pun mai, dia tunjuk diri dia. Dia tunjuk. Arafnahu. Umat Muhammad semua kenal Tuhan. Wahai tak biasa tengok pun. Iman kita. Arafnahu. Kenal. Fayatihi humullah fi surah allati ya'rifuna. Tuhan pun tunjuk diri dia. Dia kenal. Orang mukmin yang tak syirik kepada Allah kenal Tuhan. Dia kenal Allah Ta'ala, dia kenal. Fayaqulu ana rabbukum. Maka Allah kata kepada mereka, akulah Tuhan kamu. Fayaquluna anta rabbuna. Tiba-tiba umat Nabi Muhammad kata, ya, hanglah Tuhan kami. Yang kami duduk sembah atas dunia, hanglah. Tiba-tiba Nabi kata, selesailah satu bab. Bab Allah pisah dulu ahli syirik dengan ahli tauhid. Itu benda pertama Allah Ta'ala buat di padang mahsyar. Dia dikatakan, wamtazu yauma ayyuhal mujrimun. Hari ini kami pisah dua. Pisah lagu ni, hak syirik duduk satu puak.
Yang syirik itu macam-macam cabang dok dah. Sembah torut, sembah bulan, sembah matahari, sembah apa lagi pun tak tahu. Puak tauhid, dia duduk satu tempat. Allah pisah dua ni pasal nak mula hisap. Nak mula bicara dia. Maka apa Allah Ta'ala buat? Nabi kata, wa yudrabu jisru jahannam. Tiba-tiba Allah Ta'ala hampak satu jambatan, satu titi panjang. Yang titi panjang tu dilentangkan di atas neraka jahannam. Yang kata apa dia? Jisru. Ni sirat lah. Jisru ni mana satu jambatan. Dilentang satu jambatan. Benda yang kedua Tuhan buat, lepas daripada dia pisahkan ahli tauhid, ahli syirik, dia mula nak hisap, dia hampak satu jambatan. Dia hampak satu jambatan. Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akunu awwala man yujizu. Nabi kata, orang yang mula lintas titi itu aku. Orangnya mula-mula bila jambatan tu dihampak, orangnya mula sekali nak lintas aku. Kemudian nabi-nabi lain, bila titi tu dihampak, nabi-nabi mula nak lintas, semua nabi wa du'a'ur rasul yauma idzin Allahumma salim salim. Semua nabi bila tengok jabatan tu dihampak, punya takut, mulut ni duk kata Allahumma salim salim. Ya Allah, tolong bagi selamat. Ya Allah, tolong bagi selamat. Takat tu kita baca, kita berhenti, maknanya jisru jahannam. Titi yang dilentangkan di atas belakang jahannam itu wujud. Wujud. Jadi kita tak boleh terima kalau orang kata, yang bahasa kita kan sirat. Sirat tu tak ada, kita tak boleh terima. Ataupun orang kata dia ada tapi dia majas, simbolik je, pun kita tak boleh terima. Pasal hal akidah dia tak ada simbolik, hal akidah dia tak ada majas. Dalam akidah qiyah pun tak ada majas, jauh sekali. Perbandingan ni semua tak ada. Nabi kata apa? Wa bihi kalalibu mislu syauki sa'dan. Nabi kata dekat sahabat dia, bila jambatan itu dihampak, wabihi kalalib, di kiri kanan titi tu dia ada macam besi duk cakok. Mislu, Nabi kata besi tu, pencakok tu, mislu syauki sa'dan, macam duri sa'dan. Kita tak tengok lah, sahabat tengok lah, pasal duri tu ada di tanah Arab. Tempat kita tak ada unta, kalau tengok duri tu lari. Macam Allah kata apa dalam Quran? Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Dari' ni nama rumput. Unta bila tengok dari' ni, unta tak makan, unta lari. Pasal bila unta dia gigit-gigit, dia lekat atas sini, dia boleh mati. Dia boleh mati. Dia tengok lari. Binatang-binatang hak baik-baik ni tengok lari. Kecuali tornado ke, dia tengok dia makan jugalah. Yang tu tak boleh nak buat apa. Yang tornado ni rokok dia tak ambil. Kan? Lain semua dia kokok. Nabi kata apa? Wa bihi kalalib mislu syauki sa'dan. Pengail kiri kanan yang nak cakok kawan berjalan di atas titi yang di bawah dia neraka jahanam tu, macam duri sa'dan. Saya pun tak bisa tengok, tak boleh nak kata apa. Tapi syauk dalam bahasa Arab bermakna duri. Satu benda yang berduri. Bila dia kaki kita, dia tarik isi keluar. Tak tahu macam mana, tak bisa tengok. Nabi kata pada sahabat, amma ra'aitum syauka sa'dan. Nabi kata pada sahabat, Nabi kata, hampa bisa tengok ke duri sa'dan ni? Bisa tengok ke satu duri nama dia sa'dan? Sahabat kata apa? Sahabat kata, bala ya Rasulullah, biasa kami pernah tengok. Nabi kata, fa innaha mithlu syauki sa'dan. Pencakok yang akan cakok orang lalu di atas jisru jahannam, jambatan jahannam itu macam itulah. Nabi kata, kalau dia kena di badan, dia buat keluar isi. Dia kena di badan, dia buat keluar isi. Nabi kata pada sahabat,
ghaira annaha la ya'lam qadra 'izamiha illa Allah. Nabi kata cuma kita tak tahu duri Sa'dan ni di dunia kita nampak besar mana, tapi di hari akhirat Tuhan nak bagi dia besar lagu mana kita tak tahu. Besok benda tu semua orang boleh tengok. Aku orang yang mula nanti tengok dan nabi-nabi lain. Pasal itulah dia tengok aja jambatan tu terampak, semua pakat kata Rabbi Allahumma salim salim. Ya Allah, tolong bagi kami selamat, tolong bagi kami semua ni selamat. Fatakhtafu an-nasu bi a'malihim. Nabi kata manusia yang lintas di atas jambatan tu mengikut amalan dia masa dia hidup. Kalau dia hidup dia banyak buat jahat, maka makin dia banyak buat jahat, makin dia susah di atas jambatan itu. Makin banyak dia buat baik, makin dia senang di atas jabatan itu. Nabi kata kepada sahabat, minhumul mubaqa bi a'malihim wa minhumul mukhardalu summa yanju. Ada orang dia lintas-lintas, Allah Subhanahu wa taala nak bagi dia senang. Dia lintas-lintas, Allah pegang dia tengah-tengah jabatan tu, Tuhan bubuh dia balik sana. Tuhan nak tolong dia. Tapi ada orang Tuhan tak tolong. Maka yang dikatakan pencakok macam duri Sa'dan tu akan cakok tubuh badan dia, akan buang dia masuk ke dalam neraka. Nabi kata wa aradu an yukhrija minan nar man arada an yukhrija mimma kana yashhadu an la ilaha illallah. Nabi kata ada orang Tuhan nak selamatkan dia. Siapa dia? Iaitu orang yang masa hidup di dunia dia menyaksikan la ilaha illallah, dia mesti selamat. Pasal itu masa mula-mula tadi Tuhan pisah, walaupun dia munafik, dia duduk belah Nabi juga. Pasal apa? Pasal munafik itu sifat. Iman dia pada Allah tak rosak lagi. Kecuali Abdullah bin Ubay itu, yang tu memang Quran kata masuk neraka setara dengan orang kafir, tak keluar dah. Pasal apa? Yang tu ulama tafsir kata dia munafik i'tiqadi, dia munafik pada sudut akidah. Adapun macam kita ni orang panggil munafik amali, minta-minta tak ada lah kan. Tapi yang duk main lambat tu pasal jam kan. Itu pun nak kena abang juga, dia jam le lampu merah banyak sangat kan. Yang tu kalau orang kata janji tak tepat, munafik juga, tapi amal bukan i'tikad. Maka jenis amal ni bila dia kata astaghfirullah, dosa dia gugur. Dia semayang, dosa dia gugur. Duduk dalam majlis ta'lim, dosa gugur. Tapi munafik i'tikad, dia setaraf di hari kiamat dengan orang kafir. Maka munafik jenis amal-amal ni duduk sama dengan Nabi pasal akidah dia tak rosak. Maka siapa yang akidah dia tak rosak, Allah Ta'ala tolong dia di atas jabatan tu. Allah Ta'ala tolong dia walaupun dia dah masuk neraka, Allah Ta'ala tolong dia. Nabi kata amaral malaikah an yukhrijuhum fayarifunahum bi'alamati athari sujud. Ada orang terlepas pasal Nabi kata siapa berjalan di atas jambatan tadi ikut amal dia. Dia pun tak semayang apa ke lebih kurang, pencakok tu cakok dia balin masuk dalam neraka. Tapi dia pernah masuk, dia pernah ucap la ilaha illallah. Ada orang dia tengah berjalan, Tuhan nak tolong dia, Tuhan angkat dia seketul bagi dia selamat. Tapi ni yang Tuhan tak mau angkat ni, malaikat pencakok tu cakok dia balin masuk neraka. Dia masuk neraka, tapi dia ni juga pernah sebut la ilaha illallah. Maka Allah suruh malaikat keluar dia daripada neraka. Malaikat pergi cari dia. Nabi kata fayarifunahu, malaikat tak kenal dia pasal dah jadi teruk daripada harang lagi dah. Takat ni boleh nampak lagi kan. Lagu ni nampak lagi kat apa. Dia masuk neraka, dia jadi macam arang, tapi malaikat kenal. Macam mana malaikat kenal? Malaikat kenal, Nabi kata bi'alamati athari sujud. Dia pernah sembahyang raya Jumaat dah, subuh dah, dia pernah sembahyang raya.
Ni, sekali je seumur hidup. Rupanya ada tanda. Ada tanda. Oh, subhanallah. Bukan tanda yang dua hak hitam tu. Kan? Kan kadang orang rajin sembahyang dia ada tanda. Tapi dah. Walaupun dia tak ada yang tu, pasal dia pernah letak, walaupun ringan dia letak kapas, dia letak dai dia, kapas tu pun tak penyek. Punya ringan dia sujud. Ni ada asarus sujud. Asar sujud ni ada. Tak hilang. Asar ni hilang dengan apa? Dengan dia murtad. Dia murtad, benda tu habis. Orang tua-tua kata kalimah terangkat. Kalimah tu terangkat dengan dia murtad. Maka malaikat tengok tu, malaikat kenal. Nak kata ambil semayang raya tu pun belum menikah. Mati pun dah ada cicit. Bila nak buka buku, tak boleh ingat. Tapi kerana dia pernah sujud, Allah kekal. Dan Nabi kata apa dia? Wa harramallahu 'alan nar an ta'kula man ibni Adam athara sujud. Allah haramkan neraka makan kawasan sujud anak Adam. Allah tak bagi makan. Allah tak benarkan neraka tu. Walaupun dia pernah zina, pernah mengekok, dia pernah tu, dia pernah ni, dia masuk pilihan raya, dia pakai hantu ni semua. Walaupun sajalah contoh kan, bagi hati sakit sikit. Walaupun macam tu semua, tapi dia semayang. Dari dia ni, malaikat Allah arah pada malaikat neraka macam mana punya cengih tak boleh bakar dari orang yang sujud pada Allah. Allah haramkan neraka tu bakar dari dia. Apa Nabi kata? Nabi kata fayukhrijunahum, dia dikeluarkan daripada neraka qadim tuhishu, dia punya hitam. Nabi kata dengan garing, dengan bau. Tak tahu dia ni dah jadi, bila malaikat ambil dia berkeluar, tak kata berkeluar orang, kata satu makhluk ke, satu ketua harang ke, ketua jongkong ke berkeluar ni. Tak boleh kenal dah dia. Apa jadi? Fayusabbu alaihim ma'un yuqalu lahu ma'ul hayah. Nabi kata Allah Ta'ala arahkan malaikat pergi cedok satu ayak. Ambil ayak tu, juruh atas kepala dia, basuh habis tubuh badan dia, yuqalu lahu, dipanggil ayak tu dengan nama ma'ul hayah. Ayak yang membawa hidup dekat dia. Juruh atas kepala dia. Apa jadi? Fayanbutuna nabatal hibbati fi hamili sail. Tiba-tiba tumbuh balik isi-isi. Lala tu juga tumbuh balik isi-isi yang kata harang-harang tu semua hilang. Baru nampak rupa dia. Baru nampak. Ui, malaikat kata, hang ke? Kenal hang ni pernah main semayang raya hari tu, tapi sekali itulah. Jadi orang balik dah. Apa yang menyelamatkan dia? Semayang dan ucapan la ilaha illallah dia tu. Sujud dia pada Allah. Pasal itu bila budak-budak semayang ke, kita tak boleh duk pipu. Apa semayang? Tak boleh. Walaupun kita tengok dia semayang macam kartun, kita nak tergelak. Kita nak tergelak. Tapi bila kata dia semayang, dia sujud, kita tak boleh pelekeh dia. Apa dia ni semayang tu makninah pun tak ada. Itu bab lain. Yang tu bab ilmu, kita boleh betul sikit-sikit. Tapi dia tak dia jadi atas nama semayang, ada satu selamat dah di hari akhirat. Dia selamat di hari akhirat. Apa jadi pada dia? Nabi kata bila dah habis dah semua ni, Nabi kata dia ni yang malaikat berkeluar ni, dia ni satu orang yang paling last sekali. Dia bila dia berkeluar, juruh dia mandi, dia duduk di antara syurga dengan neraka. Muka dia tu duduk beradap ke neraka. Juruh hayak bagi dia mandi ni semua ni, dia jadi orang balik, tapi muka dia tengok neraka. Tengah-tengah dia duduk dah, balik sana syurga, balik sini neraka, dia duduk di tengah-tengah. Dan dia tengok tak ada siapa dah. Jengoi dalam neraka, semua orang kafir yang tak keluar dah. Tengok ke syurga, dia seorang je tak masuk lagi. Lain semua duk bye-bye kat dia. Duk makan temikai, duk kena nasi tomato. Tak tahulah, shisha memang tak ada lah. Tak ada. Ini semua benda yang tak layak dengan syurga.
Dia duduk sorang-sorang. Apa dia kata? Dia kata, fayaqulu ya Rabbi, dia kata, wahai Tuhanku, qad qashabani rihuha wa uhriqani zakauha. Dia kata, ya Allah, aku minta tolong satu kat hang. Neraka punya haba ni betul-betul buat aku rasa macam nak relai muka-muka ni. Tolong aku. Apa dia kata? Fasrif wajhi anin nar. Tolong bagi aku tak nampak neraka, boleh tak? Tak masuk dah, keluar dah, tapi tengok tu rasa isi macam nak luruh. Tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Wahai, dia dengan neraka tu jarak dah jauh dah, tapi tengok neraka ni rasa isi muka nak luruh. Tolonglah ya Allah, fasrif wajhi anin nar. Kau palingkanlah muka aku tengok ke lain. Aku tak mau tengok neraka. Tolong ya Allah, tolong. Allah Subhanahu wa taala kata, fala yazalu yad'u Allah fayaqulu la'allaka in u'tituka an tas'alani ghairah. Tuhan kata okey, tapi dengan syarat. Aku alih muka hang tengok tempat lain, hang jangan duk minta apa dah kat aku. Pasal aku keluar hang daripada neraka, aku tak bagi hang tengok neraka tu dah besar banyak dah. Hang minta lagi sekali, aku balik masuk pula lagi. Janji jangan minta apa. Dia kata apa? Dia kata, la wa izzatika la yas'aluka ghairuhu. Demi kemuliaan hang, aku tak minta apa dah. Tak minta apa dah. Apa Tuhan buat kat dia? Maka Allah Subhanahu wa taala pun fayusrifu wajhahu 'anil nar. Allah Taala palingkan dia daripada neraka, bagi dia tengok syurga. Bagi dia tengok syurga. Bila dia tengok syurga, dia kata sepatah, Rabbi qaribni ila babil jannah. Dia kata, Tuhan, pergi dekat pintu tu boleh tak? Tengok manusia kan. Dia kata, pergi dekat pintu je, tak masuk. Bawa aku pergi dekat pintu boleh tak? Pasal apa? Bau dia segak. Bau dia segak. Tengok dia pun rabun mata jadi hilang. Seronok. Qaribni ila babil jannah. Bagi aku dekat dengan pintu dia boleh tak? Allah Subhanahu wa taala kata, alaysa qad za'amta alla tus'alani ghairahu? Bukankah hang dah janji tak mau minta apa-apa? Maka Allah kata dekat dia, Allah kata macam ni, wailaka ya bana Adam ma aghdara. Hang ni wailaka. Tuhan kata kat dia ni, kesian betul lah hang ni. Ma aghdara, cepat sungguh hang lupa diri. Tadi janji tak mau minta apa, lah minta pula. Allah kata, kalau aku bagi benda ni kat hang, hang jangan duk minta. Ni ada satu perjanjian. Dia kata, okey ya Allah, aku tak minta apa dah, aku janji. Dia pun bawa, Tuhan bawa dia pergi sampai dekat pintu syurga. Sakata masya Allah ayyaskuta. Dia diam. Dia diam. Gamaknya akai duk main. Jenis otak boleh buat batu cincin ni. Kan? Dia duduk depan neraka, gamaknya duk fikir apa pula lepas ni, nak cari helah. Nak cari helah. Dia tengok syurga, dia diam. Keadaan jadi tenang macam tu. Tiba-tiba dia kata dekat Tuhan, dia kata Rabbi, dia kata Tuhan, adkhilni al-jannah. Masuk boleh tak? Tengok. Dia kata, ya Allah, masuk dalam boleh tak? Nak masuk dalam surga. Allah kata kat dia, summa yaqul awalaysa qad za'amta alla tas'alani ghayruhu? Ya wailaka ya bana Adam ma aghdarak. Hang janji tak mau minta dah. Hang ni betul-betul cepat khianat dengan janji hang lah. Hang ni betul-betul lah orang tak boleh pegang janji punya orang. Allah Ta'ala kata dekat dia, aku buat perjanjian dekat hang. Jangan minta apa dah lepas ni. Dia kata, ya Allah, ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqika. Dia kata, ya Allah, janganlah hang jadikan aku ni hamba hang yang celaka.
Takkanlah seorang-seorang aku nak duduk tang sini, tak berkawan dengan siapa. Bagi masuk, tak apalah, masuk duduk tepi dinding pun jadi ya. Tak payah akan duduk sampai dalam tu, duduk tepi dinding pun jadi. Janganlah jadi aku makhluk yang celaka. Apa kata Nabi? Kata fala yazalu yad'u hatta yadhaq. Tuhan bila dia kata lagu tu, Tuhan tergelak. Tuhan gelak kata, bermakna Tuhan boleh gelak, tapi bukan gelak lagu kita ha 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 dah. Gelak yang gelak dengan dia, cara dia lah, yang tanpa kaifiat, tanpa kita tanya. Itu benda yang menjadi sifat Tuhan, dia gelak. Maka Tuhan pun gelak, Tuhan pun senyum. Fa idza dhahika minhu udhina lahu bidukhuli fiha, fa iza dakhala fiha qila tamanna min kaza fayatamanna. Allah kata okey, hang nak masuk ke? Nak masuk, aku bagi hang masuk, tapi sebelum hang masuk, hang ingat apa yang hang nak ingat. Tamanna maksud dia angan-angan, angan-angan nak makan apa, nak buat apa, angan-angan. Dia punya angan-angan sampai tak boleh angan-angan dah. Bila Tuhan kata kaut, dia punya kaut sampai tak boleh angan-angan. Otak dah naik dah. Kalau komputer tu dia naik, kira sendiri lah, tak boleh pi dah. Dia sedang Allah kata angan-angan lagi. Dia kata tak boleh dah, semua dah angan-angan. Shopping, makan, minum, bersantai, berlari, semua angan-angan. Okey, Tuhan kata apa kat dia? Tuhan kata yang hang angan-angan tadi tu sampai tak boleh angan-angan dah tu, hang pasti akan dapat. Dan hang akan dapat lagi satu kali ganda nikmat yang hang tak pernah angan-angan. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah ingat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang cerita hadis ni, Abu Hurairah kata apa dia? Dialah orang yang paling akhir. Wazalika rajulu akhar ahlul jannati dukhulan. Dialah ahli syurga yang paling akhir masuk syurga. Abu Sa'id Al-Khudri jalisan ma'a Abi Hurairah. Bila Abu Hurairah cerita hadis ni, Abu Sa'id Al-Khudri tu ada. Abi Sa'id Al-Khudri kata apa? Abi Sa'id Al-Khudri kata, Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza laka wa asyratu amsalihi. Abi Sa'id kata, Abu Hurairah, ada benda yang korang sikit hang cakap. Aku dengar Nabi kata dia akan dapat apa yang dia angan-angan, dan dia akan dapat 10 kali lipat apa yang dia tak angan-angan lagi. Abu Hurairah kata apa dia? Kata dia, hafiztu mithlu ma'ahu. Abu Hurairah kata, oh yang tu aku tak tahu, aku hafal ini aja. Yang ni aja aku hafal. Aku hafal Nabi kata dia akan dapat apa dia angan-angan, dan dia akan dapat lagi seganda. Yang hang kata 10 kali ganda, yang tu aku tak tahu. Kata Abu Sa'id, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza. Aku dengar Nabi kata dia akan dapat 10 kali ganda. Hadis ni hadis sahih, riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Apa maksud dia? Kita bila kita buat ibadat kepada Allah, dalam kepala kita ni mesti ingat mau syurga dia. Kena ingat. Pasal apa? Allah kata dalam hadis Bukhari ni, Nabi kata, Allah kata kepada ahli syurga. Allah kata apa? Allah kata, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hamba aku yang saleh apa yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah ingat. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Surga tu aku buat untuk hamba aku yang saleh. Tuhan buat surga ni untuk hamba yang saleh. Siapa dia hamba saleh tu? Kita duduk siapa nama Saleh? Saleh bin Saleh bin Saleh bin Saleh bin Saleh. Tak ada bin lain. Mana ada? Tak ada. Nama kita ni berceramah. Katipang, Beragas, nama kita Damburi, Tantari. Tak
Tak apa, nama siapa pun Allah Ta'ala buat dekat siapa? Dekat hamba yang saleh. Maka salah kalau kita duk ibadat, kita tak mau apa yang Tuhan bagi kat kita ni, kita tak mau, kitalah manusia yang paling sombong seumur kita beribadat kepada Allah. Pasal itu Nabi kapit dengan puasa apa dia? Man sama imanan wahtisaban. Man sama ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan iman. Yang kedua wahtisaban. Apa dia wahtisaban? Mengharap kurnia Allah. Dia harap. Lepas itu Allah kata apa dalam Quran? Dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Allah kata bersegeralah hampa semua kepada ampun Tuhan hampa dan syurga yang Tuhan sedia luas langit dan bumi untuk hamba yang bertakwa. Allah buat syurga kat kita. Dan kalau kita duk main mengaji, duk puasa, duk tegak sunnah ni bukan orang soleh, siapa dia orang soleh tu? Siapa dia? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalaulah ahlul hadis itu bukan taifah mansurah, siapa dia taifah mansurah? Golongan yang selamat. Golongan yang taifah najihah ni, golongan yang selamat akidah dia, kalau mereka bukan ahlu sunnah, aku tak tahu siapa dia lagi. Kalau orang yang ikut sunnah dengan ikhlas, buat amalan Nabi, ikut sunnah Nabi, kalau itu bukan wajah-wajah orang saleh, mana dia wajah orang saleh? Hak rompak bank itu wajah orang saleh? Wajah orang saleh ni yang mana? Yang mana yang kata wajah orang saleh ni? Tak ada. Tiba-tiba wajah orang soleh ni buat ibadat semua, dalam hati tak pernah rasa, ya Allah, tara ni hang buat kat aku nah, tara ni hang nak bagi, jantung ni rasa macam ada touch, air mata dia turun. Tak sangka sikit punya buat semayang puasa nak dapat surga luas langit dan bumi. Lepas tu pula dah last sekali kawan ni masuk surga, Allah izin lagi cita-cita apa yang nak ingat macam-macam. Sekali ganda dapat, Abi Sa'id kata 10 kali ganda lagi dapat, yang dia cita-cita pun dia dapat. Tu dialah Allah Ta'ala sedia dekat orang hamba dia yang soleh. Kalau hamba dia soleh tu tak teliang, bermakna memang dia tak ada hati yang baik. Derian tepi jalan tu kena beli, tak ada duit jangan main, minta korang 5 dik pun tak boleh. Teliak ni bukan main, teliak bukan main. Bukan kata Cina tu panggil ma haji ambil peri, tak ada, beli kopek ambil bau. Oh tahu dah kecil manis nak naik 35 36, tahu dah, nampak dah. Tapi derian punya pasal dia buat macam Sajen Hasan, aku tak peduli. Kan saja saya kata aku tak peduli, bangsa aku masih muda. Dia buat lagu tu. Ambil duit RM35, buka mangkak. Boleh makan 2 ulas, tapi 2 ulas tu manis, 5 ulas mangkak terlupa. Kena beli, makan jadi penyakit lagi, teliak. Allah bagi surga dia tak teliak, memang dia ada penyakit punya orang. Hati dia betul-betul ada penyakit. Lepas tu pergi bagi tahu pula kat Tuhan, aku tak layak masuk syurga. Alamak, kesian kat orang ni. Satu perkara, ikhwan, hati kita ni berpenyakit, kita sendiri tahu. Apabila kita tak teliak dengan tawaran Tuhan pun, kita tak teliak dan kita tak takut dengan amaran dia, hati kita ada penyakit. Kita mesti rawat penyakit itu dengan banyak berdoa supaya Allah pulihkan hati kita. Antum boleh bayang apa, kita duduk berjalan kan, kita pernah pergi Cameron Highland. Makcik pernah pergi? Pernah Hana? Kak Pa pernah pergi Kak Pa? Pak Izzah?
Cameron Highland kan. Pergi Cameron Highland, sikit punya cantik bunga-bunga dia. Kan? Tu apa di Sabah tu yang boleh berenang nampak ikan. Pulau Redang ke? Ada satu pulau di Sabah kan? Sempurna kan? Kan? Kira tak sangat cantik. Ayak dia duk nampak ikan. Antum bayang cantik kan? Tiba-tiba Allah kata, mata kita yang tengok hak tu cantik, hak ni cantik, aku sediakan untuk hambaku yang saleh, yang cantik surga ni, hamba aku tu tak pernah tengok di dunia. Yang sedap bunyi di dunia ni, kita dengar, kita kata, sedaplah bunyi ni. Kita naik kapal terbang, dia buat satu lagu, tenong lena. Lagu tu buat kita lena. Aku sediakan untuk telinga hamba aku yang saleh masuk syurga ni satu bunyi yang dia tak pernah dengar atas dunia, tapi sedap. Pemandangan yang dia tak pernah tengok atas dunia, dia tengok punya cantik lah atas dunia ni pemandangan tu, dia kata cantik, dia iktiraf. Bukit, bukau, ayak terjun, bunga, dia tengok menatang cantik, merak buka sayap, dia kata cantik. Dia tengok perempuan, dia kata cantik, tu dia kata cantik, semua dia kata cantik. Allah kata syurga ni lebih cantik daripada apa yang tengok atas dunia. Syurga ni lebih indah apa yang telinga hang pernah tengok. Syurga ni satu benda bila hang masuk hati hang ni tak pernah ingat kata ni syurga. Pasal apa hang tak terliak dengan apa aku nak bagi hang? Aku buat untuk hang. Dan Quran kata apa dia? Quran kata wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Kalau hati kita ni tak rasa mau, betul-betul ada penyakit, kena rawat. Salah kalau kita kata kita tak mau syurga, salah. Kita kata ya Allah aku nak syurga, tapi aku malu. Pasal apa? Amal yang aku buat ni tak tahu mana nak bayar dengan syurga hang, tapi aku harap syurga hang. Aku harap. Kita harap senang. Kita memang harap senang, tapi kita tahu kemampuan kita nak senang ni tak cukup. Tapi sekali Tuhan bagi senang, syukur kita dekat Tuhan ni, kita tahu. Kan satu lagu Sudiman dalam lirik lagu dia kan, dia kata apa? Dia kata apa? Dunia ini begitu luas, tapi kemampuan kita terbatas. Oh, memang terbatas pun. Kita semayang macam orang lain saya tak tahu lah, ni cerita saya lah kan. Duk pi 4 rakaat, lutut rasa dah. Duk main umur lagu ni pakcik. Nak umur lagu ni. Hak muda-muda lagu ni tak apa. Main umur lagu ni 4 rakaat tu duk rasa. Dia rasa biasa, sengai sana, dia sengai sini kan. Dia masuk witir dia rasa. Punya duk ingat alhamdulillah lah witir 3, kalau 6 kan. Kira lagi 3 tu ingat nak buat di rumah. Kita duk tengok-tengok lagu ni, bila kita baca syurga, ayat mata kita nak turun. Ya Allah, macam ni punya terbatas aku buat ibadat, tapi hang sedia syurga ke aku ya Allah. Oh, patut kita mau menangis. Kita kena mau menangis dan kita kena minta, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Aku nak redha hang, aku nak syurga hang. Inilah cerita dia. Kita ambil hadis malam ni, betapa Allah dengan saum Ramadan ini, Allah buka jalan kita bertemu dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.